Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mainly mengenai classical approach dan juga relative frequency approach. Akan tetapi, mari kita mula dengan membincangkan mengenai event. Ya, baik. Event ini sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali adalah simple event dan yang kedua adalah compound event. Jadi for the simple event ini dia ada one outcome sahaja, iaitu ditandakan dengan EI, E1, E2 dan seterusnya. Misalnya macam ni nama pun simple kan, dia hanya ada satu outcome sahaja. Jadi yang ini kita dah bincangkan dalam teaching video sebelum ni. So yang kedua pula adalah untuk compound event, di mana dia adalah more than one outcome. So macam ni. So dia ditandai dengan A ke B ke C ke, yang itu tak kisahlah. Tetapi jelasnya adalah misalnya A tu consist of, nampak tak? Ni ada lebih daripada satu. So this is simple, this is compound event. Baik, mari kita lihat satu contoh di sini. Contoh ini, dia beri satu contoh kat sini, lepas tu dia minta kita apa? List the simple event. Right? Yang kedua adalah if A is the event that at most one man is selected, list the compound event. So ada dua benda yang berbeza kat sini. Yang pertama simple, yang kedua adalah compound. Jadi jika kita lihat situasi apa yang berlaku kat sini, jika kita baca, suppose we randomly select two person from the members of a club and observe. Yang ni kan boleh baca ya. Jadi yang berlaku adalah jika kita baca example ini, kita boleh buat tree diagram. Ya, rajah pokok kat sini. Jadi rajah pokok ini consists of apa? Yang mula-mula ni, dia ada man and woman. Ya, man and woman. Jadi dia nak select two person, maka dia akan ada dua peringkat. Peringkat pertama man and woman, and then peringkat kedua daripada sini dia pecah lagi dua macam ni, man and woman, dan daripada woman kat sini dia pecah lagi man and woman. Right? So jadi daripada tree diagram ini kita dah boleh dapati, kita dah boleh hasilkan dia punya outcome. Berikut adalah outcome dia ya. Ini adalah outcome dia. Ada berapa bilangan dia? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk yang outcome yang mula-mula ni, jika kita observekan betul-betul, mana simple event? Simple event adalah setiap satu ni. Ini 1, E1, E2, E3 dan E4. Ada 4 ya. So itu adalah simple event. Tetapi kalau untuk compound event adalah semua ni. Semua ni. So kita buat curly bracket, MM, MW, WM, WW. Tutup curly bracket. Itu adalah compound event. Boleh? So jadi based on the tree diagram, kita dah boleh jawab soalan ini. Lihat sini ya. So list the simple event. List sajalah. Ada 4 kan? So 1, 2, 3, 4. So kalau kita lihat jawapan, lihat E1, E2, E3 dan E4. Itu mudah. Untuk yang B pula, kalau kita baca betul-betul, dia ada cerita dia yang lain. Dia minta apa? Event tu macam mana? Event tu adalah at most one man is selected. Sekurang-kurangnya. Bukan. Paling banyak. Ya, at most tu paling banyak ya. Paling banyak seorang laki-laki dipilih. Paling banyak. So, kalau tak ada pun tak apa. Yang tak boleh adalah kalau ada dua orang. Dua orang tak boleh. Sebab ayat dia, at most one man is selected. At most, paling banyak ya. So, kalau tak ada pun tak apa. Sebab itu, kalau kita lihat rajah pokok ini, sebentar. Yang mana satu yang sesuai sebenarnya? Kalau kita nak mempertimbangkan ayat ini, at most one man is selected. So, kalau lihat dekat sini, at most one man is selected, nombor satu ni tak boleh. Nombor satu ni ada dua man kat sini. Okay. So, nombor satu ni memang tak boleh. So, nombor dua ni boleh tak? Boleh. Nombor tiga ni, ya boleh. Nombor empat ni pun boleh. Ya, nombor ini, yang ini pun boleh ya. Woman ni boleh.
Jadi oleh sebab itu, dia punya event dia adalah yang ini. So yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita list down everything yang ini, maka dia punya compound event adalah, katakan A sama dengan curly bracket semua sekali ini. Alright, itu adalah simple event dan juga compound event. Kamu boleh lihat dekat sini ya. Okay, now ini adalah calculating probability, di mana kita ada dua. Yang pertama for the simple, and then the second one is for the compound. So seperti biasa, for the simple E lah ya, tandaan dia E, E1 ke E2 ke dan sebagainya. For the compound event, kita buat notation dia adalah A, B, C dan sebagainya. So kita akan lihat kemudian. Lepas tu yang ini adalah properties of probability. The whole idea dia adalah, jika kita bincangkan mengenai probability, the total untuk semua probability must be equal to 1. Right? Must be equal to 1. Nanti kita akan lihat contoh apakah yang dimaksudkan dengan yang ini. Baik, now kita pergi kepada dua perkara yang penting yang kita nak highlightkan dalam teaching video ini, iaitu yang pertama adalah classical approach, yang kedua adalah relative frequency, di mana sebenarnya kedua-dua ini mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Cuba ingat semula, kita pernah belajar kan mengenai relative frequency sebelum ni? Cuba ingat semula, apa itu relative frequency dan macam mana kita nak dapat. Nanti kita boleh hubung kaitkan dengan apa yang kita belajar dalam classical approach ini. Okay, now kita pergi kepada benda yang penting. Untuk dalam classical probability yang ini ya, kita ada dua rumus penting sebenarnya. Saya dah rumuskan dalam dua formula ini. Bukan formula lah sebenarnya ya, ini cara dia. Baik, yang pertamanya adalah for the simple event. Nampak ya, E kan? Ini for the compound event kan? So maksud dia, kalau for the single event ini, for the simple event ini, dia punya ini adalah satu lah. Kan setiap satu kan? Tetapi for the compound, dia lebih daripada satu outcome dia. So macam tu. Jadi for the first one adalah 1 per total outcome. Ataupun ada setengah buku, dia buat N dekat situ. So 1 per N. So kita faham-faham lah ya, N tu is the total outcome. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah more or less is same dengan yang nombor satu ini, tetapi dia lebih menggunakan frequency of A. So kita tak tahu A tu apa sebenarnya. Mungkin A tu bilangan dia sebenarnya 3 misal dia. So then we should write down here 3 kat sini. The total outcome ni kita kena tahulah. So based on the question, we should know what is the total outcome, ataupun kita kena kira. So ini adalah dua formula yang kerap kita gunakan di dalam mengira probability. Boleh ya? So kita hold dulu yang ini, kita lihat contoh. Satu contoh mudah kat sini. Okay guys. Soalan dia apa? Find the probability of obtaining a head. And so ada dua situasi yang lain ya. And the probability of obtaining a tail for 1 toss a coin. Ada shilling, lambungkan shilling tersebut. Lepas tu lambungkan shilling tu sekali saja. 1 toss. Right? So kita nak tahu apakah kebarangkalian untuk obtaining a head. Satu lagi, of obtaining a tail. 1 H, 1 T. Jadi pertama sekali, cuba kita lihat. The experiment adalah toss a coin once, sekali je. Lepas tu outcome dia adalah H dan juga T. Total outcome dia adalah 2. Macam ni. Jadi untuk kira kebarangkalian untuk dapat head, obtaining a head, the probability should be 1/2. Kita guna mana? Kita guna yang ini. Okey, sebab dia ada satu sahaja event dia tadi kan, obtaining the head. So kita lihat. So we are using ni 1/2. 2 tu apa? 2 tu kan total outcome kan, N dia kan. So 1/2. So ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah obtaining a tail. Yang ini pun sama juga, 1/2 juga.
Boleh? So, ini adalah contoh pertama. Mari kita lihat contoh kedua pula. Ini. Find the probability of obtaining an even number of one roll of a die. So, even number ni adalah nombor genap. Lepas tu, kita ada dadu. Kita baling sekali. Kita lambungkan sekali dadu tu. Sekali saja. So, jadi, what happen is, the experiment adalah one roll of die. Outcome dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total outcome dia adalah 6. Boleh? Alright. So, untuk mengira probability dia, so jadi even number tu nombor genap. Mana nombor genap kat sini? Nombor genap adalah 1, 2, 4 dan juga 6. Nampak tak? So, 2, 4 dan juga 6. So, ada berapa bilangan dia? Ada 3 kan? So, maka dia bukan simple event dah. Dia adalah compound. So, bila compound event, sebentar, dia jadi kat mana? Dia jadi yang ini. So, maksud dia, kita kena kira frequency of A. A tadi tu apa tadi? Yang A tadi tu kan even number kan? Iaitu berapa? 2, 4, 6. Betul tak? Ada 3 kan? So, dekat sini should be 3. Boleh? Total outcome dia ada berapa? Ada 6. So, jadi, it gonna be 3/6. Boleh? Jadi, from here, the probability of the even number, ini saya buat mudah je lah. Ya, ini saya tulis mudah saja macam ni saja. So, kita akan dapat 3/6 sama dengan 1/2 or 0.5. Boleh ya? Okey, ini adalah dua contoh yang telah pun kita bincangkan. Itu adalah klasikal. Now, kita pergi kepada perkara nombor 2, iaitu the relative frequency concept of probability. Jadi, saya tulis kat sini. Ingat semula apakah relative frequency. Maksud dia, cuba ingat semula bagaimana kita nak memperoleh relative frequency. Jika kita ada table yang macam ini misalnya. Jadi, kalau kita ingat semula, misalnya ya, kita ada kategori di sebelah kiri sekali, kat sini. Lepas tu, kita akan hitung frekuensi untuk setiap kategori itu. Katakan ada 2 macam ni ya. So, frekuensi ini 10, ini 40. Now, dan of course kat sini adalah kita punya total frekuensi lah, 50 So, untuk kita mengira frekuensi, ingat semula cara dia adalah 10 ini per 50. Ini 40/50. This is the relative frequency. Okay. So, daripada yang telah pun kita belajar sebelum-sebelum ini mengenai relative frequency, cuba kita kaitkan dengan probability. Jadi, kalau kita lihat dekat sini baik-baik, kita akan dapati apa yang berlaku di sini, yang saya gerakkan mouse ini, adalah merujuk kepada probability ini. Nampak tak? F/N, iaitu the frequency of A over total outcome. Nampak? So, total outcome ini merujuk kepada total frequency. Boleh? So, jadi, kita dah nampak sedikit hubung kait mengenai apa yang telah pun kita belajar mengenai relative frequency dan juga probability. Okay? So, kita lihat dekat sini, satu contoh kat sini. Ini saya dah permudahkan ya. Ada rumus kat sini. PA sama dengan F/N samalah dengan frekuensi over total. Total ni bermaksud total outcome lah ya. So, kalau dalam kes-kes tertentu, dia akan merujuk kepada total frekuensi lah. So, ini adalah frekuensi. Frekuensi apa ni? Frekuensi ni merujuk kepada frekuensi apa yang berlaku dekat A ni. Alright. So, look at our first example here. Jika kita baca kat sini, so, kamu boleh baca semua ni ya. So, info yang penting adalah 10 of the 500 randomly selected car manufactured at a certain proton factory and are found to be defect. So, jadi boleh baca sini. Soalan dia, what is the probability that the next car manufactured at this proton factory is defect? So, jadi kalau kita lihat defect ini, dia merujuk kepada A ni lah ya. So, ini adalah compound event ya. Compound event. Sebab ini 10. Ya. So, ini F adalah 10.
and the total adalah 500. Jadi by using the formula yang kita yang atas ni yang ini ataupun yang ini, maka kita very quick to identify the value for each of this F and N yang ini. So F ini definitely adalah 10, come from here, and N adalah total iaitu 500. Jadi probability untuk defect adalah 0.02. Boleh ya? So, lanjutan daripada contoh ini, jika kita nak expand dia untuk lebih detail, kita akan dapat yang ini. Yang ini. Okay. So, ini adalah table lengkap dari situasi yang kita belajar tadi, situasi cerita yang berkenaan dengan kereta proton, defect dan juga good tadi tu. Jadi, info yang kita tahu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah defect, iaitu 10 tadi kan. 10 kereta daripada 500 kan. 10 kat sini, and of course kita punya relative frequency akan jadi 10 per 500. Ya, 10 per 500, 0.02. Ini yang kita cari tadi. Alright, so selain daripada defect, kalau kita bandingkan pula for the good one, non-defect, so adalah baki dia. 10 adalah defect, yang non-defect ataupun good adalah baki dia iaitu 490. Sebab total dia 500 kan. So ini adalah baki dia, dan kita boleh memperoleh yang good ini, pengiraan dia adalah 490 over 500 sama dengan 0.98. Okey, ini adalah probability for the non-defect. So, jadi cuba kita perhatikan, ini adalah relative frequency. Kita juga tahu dalam bahagian ini, relative frequency ini juga adalah suatu probability. Jadi, cuba kita lihat total probability ini. Total dia 0.02 tambah 0.98, kita total up everything, kita dapat 1. Nampak? So, ini yang saya maksudkan dengan yang ini. Sebentar ya. Ini. Properties of probability. Nampak tak? Saya tulis secara ringkas sahaja. Total all must be equal to 1. So, maknanya probability ini must be equal to 1. Ini maksud dia. Okay. So, kita kembali semula kepada rajah tersebut. So, nampak sini ya. So, kita total dua-dua ni dapat 1. So, maksud dia kalau kita nak double check, kalau kita buat satu-satu pengiraan, kalau kita tak dapat 1, bila kita totalkan everything, maka ada something wrong somewhere lah. So, kena check semula. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu marginal probability. Okey, so selain daripada yang kita belajar tadi, iaitu classical approach dan juga relative frequency, kita pergi kepada satu bahagian lagi, iaitu marginal probability ataupun disebut simple probability. Saya masukkan ini sebab dia ada berkaitan dengan relative frequency tadi tu. So, kita masuk yang ini dulu. Marginal probability, simple probability for the single event. Ini for the single event ya. Macam mana kita nak kira single event. Jadi, kita lihat contoh kat sini. Satu contoh mudah kat sini. So, kita boleh baca. Suppose all 100 employees of a Celcom company were asked whether they are in favor. In favor ni agree ya. Agree, or against ni does not agree, disagree, paying high salaries to CEO of Celcom company. A two-way classification table of the responses of these 100 employees are as follows. Yang ini. Okey, table ini kita ada. So, kita ada gender, iaitu laki-laki dan perempuan, male and female, and ini adalah in favor ya, agree, ini adalah disagree, against ya, ini. So, jadi data-data ni semua dah ada.
Yang tepi-tepi ni saya kirakan lah ya. So data ni 15, 45, 4, 36 dah ada. Jadi 60 ni kita dapat dari mana? 60 ni dapat daripada sini ya. 15 tambah 45 kita dapat 60. Yang 40 ni pula kita dapat daripada 4 tambah 36 dapat 40 macam tu lah. Yang 19 ni pula kita dapat daripada bahagian ini 15 tambah 4 dan 81 ni kita dapat 45 tambah dengan 36. So kita total up everything, kita total up yang bawah ini dapat 100, kita total up kat sini dapat 100. Ini mesti sama. Ya, total kat sini, total kat sini mesti sama. Alright. So jadi untuk kita bincangkan marginal probability ataupun simple probability yang melibatkan single event, jadi soalan dia akan tanya one way saja. One way saja maksud dia nak tanya the probability of male misalnya, male, ataupun the probability of female sahaja, ataupun dia boleh tanya the probability of agree, ataupun last kali adalah the probability of disagree. Ya, dia hanya ada one way saja ya. Dia tidak menggabungkan contohnya male dan agree misalnya macam tu. Bukan. Itu cerita lain. Itu topik lain. Ini untuk marginal ini is for the single event. Jadi ini mudah sahaja, di mana kalau dia tanya what is the probability for the male, kita ingat semula, nampak tak ini? Ini kita dah belajar sebelum ni kan? Itu PA, A itu apa? A itu male lah. Male. Kita ada formula the frequency for the male over total frequency. So, ingat semula ya, total frequency ini dia merujuk kepada keseluruhan, iaitu 100. Ya, 100. Jangan ambil mana-mana nilai ini ya. Itu bukan total. Ya. So, total yang dekat bawah ini dia merujuk kepada 100 ini. So, jadi frekuensi ini kita kena kira lah. Okey, misalnya nak mencari what is the probability for the male. Ini male kan? So, berapa frekuensi dia? Frekuensi dia adalah 60. Ini adalah frekuensi for the male. Maka, ini adalah frekuensi for the male. Maka, kalau nak mendapatkan probability for the male, kita kena buat 60 over 100. Nampak tak? For the male. Untuk for the female, dia menggunakan cara yang sama. Kita lihat ini 40 per 60. Sama juga kalau soalan tu dia nak cari probability bagi agree. Agree adalah sini 19 per 100, dan akhirnya kalau disagree 81 per 100. Nampak tak? Dia hanya one way sahaja. So itu adalah marginal. Ya, ini ya. Marginal probability for the single event only. Okay, so kita dah belajar beberapa benda. Yang pertama adalah event. Event tu terdiri daripada berapa? Ada dua, simple event dan juga compound event. Yang kedua, kita telah belajar mengenai classical approach. Yang ketiga, kita dah belajar mengenai relative frequency, di mana classical approach ada berkaitan dengan relative frequency approach. Dan terakhir adalah kita belajar yang ini, iaitu marginal probability. Okay guys, so saya berhenti sampai sini dulu. Kita sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.